السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وقل رب زدني علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, seluruh saf kepimpinan Surau An-Nur. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah, pada malam ni dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Ta'ala untuk kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, dan kita niat untuk menunggu masuknya waktu Isyak, dan kita akan salat berjemaah salat Isyak, dan kita niat juga esok subuh untuk kita menunaikan salat subuh secara berjemaah, begitulah seterusnya. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah kekalkan hidayah dalam diri kita, dan moga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Kerana apa tuan-tuan, pengakhiran itulah maknanya yang diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kitab kita, tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, yang mana kita masih lagi membicarakan seruan Allah Taala tentang pengharaman memakan harta orang mukminin secara batil, dan juga tentang membunuh diri sendiri. Baik, bagi yang ada kitab, pada muka surat 323, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin. Kata pengarang kitab, lihatlah dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum orang yang menipu dalam makanan, padahal makanan merupakan suatu bahan yang akan habis dan hilang. Lalu bagaimana jika menipu dalam perkara yang lebih besar daripada hanya sekadar makanan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam riwayat lain disebutkan, muka surat 322 di bawah itu, man ghashana falaysa minna wal makara wal khida'u finnar. Yang bermaksud, sesiapa yang menipu bukanlah termasuk golongan kami. Siapa yang menipu, dalam ayat, dalam seruan ni kita bicarakan tafsiran tentang Allah Ta'ala melarang kita, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Maka ghasyana ini menipu. Kalau dalam jual beli, dalam perniagaan tu ada penipuan,
maka yang menipu itu dia bukan daripada kalangan kami. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bukan daripada kalangan kami, maksudnya tak layak dia itu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita semua akan meminum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang yang dihalang oleh malaikat, dihalang daripada meminum air telaga itu. Yang mana sesiapa yang minum daripada air telaga itu, dia tak akan dahaga selamanya. Maka Nabi SAW berkata, itu umatku, kenapa halang? Maka malaikat mengatakan bahawa kamu tak tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan maknanya mereka buat perbuatan perkara yang mereka menjadikan mereka itu bukan daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tindakan helah dan penipuan terletak di neraka. Maknanya tuan-tuan, penipuan, helah, apa cara pun penipuan itu tuan-tuan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata pengarang, Nabi SAW hukum orang yang menipu dalam makanan. Dalam makanan ni kata pengarang, makanan ni dia akan habis, dia akan hilang. Yang mana Nabi SAW pergi ke pasar, tengok orang jual jual tepung, gandum. Di atas kering, bawahnya, dalamnya basah. Nabi SAW tegur, kenapa kamu tak letak yang basah di atas? Kalau letak di atas, orang tak beli lah. Maka kita kiaskan tuan-tuan daripada teguran Nabi SAW itu. Nabi SAW bertanya kepada orang yang menyorokkan gandum yang basah itu di dalam, maka Nabi SAW masukkan tangan. Nabi SAW begitu tegas. Kalau nak jual, kalau nak meniaga, biar jujur, biar amanah. Jangan ada penipuan. Baik. Makanan merupakan satu bahan yang akan habis dan hilang. Lalu bagaimana jika menipu dalam perkara yang lebih besar daripada hanya sekadar makanan? Kita kiaskanlah. Dia menipu yang lebih besar daripada itu. Menipu dalam ukuran tanah ke, menipu dalam apa sajalah tuan-tuan. Yang namanya penipuan, kita kiaskan. Oleh itu keimanan yang benar dan sempurna menuntut kejujuran, keikhlasan, ketakwaan dan nasihat. Jadi sebab itu tuan-tuan, orang beriman ini dia kena jadi orang yang amanah, orang yang benar. Kemudian dia kena ikhlas. Kemudian dia kena bertakwa kepada Allah. Pernah seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya ini mendengar, menghafal hadis daripada kamu ni banyak." Kerana hadis Nabi SAW ini bukan puluh, ratusan ribu hadis Nabi SAW, banyaklah. Jadi sahabat ni kata, saya takut, saya bimbang apabila saya mendengar hadis yang kedua. Yang pertama saya lupa. Maknanya saya dengar hadis yang kemudian, hadis yang awal saya dengar saya lupa. Maka sahabat Nabi SAW ini minta nasihat kepada Nabi SAW. Bagilah nasihat kepada saya. Maka Nabi SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dengan apa yang kamu ketahui. Apa yang kamu tahu, kamu takwa kepada Allah. Perintah Allah yang kamu tahu, kamu laksanakan, kamu taat. Larangan Allah yang kamu tahu, Allah larang, Allah tegah, kamu tinggalkan, kamu jauhkan. Jadi ketakwaan ini.
Bila seseorang tu beriman, orang mukmin tu beriman, bertakwa, dia jadi peniaga ke, dia jadi guru ke, dia kerja apa pun tuan-tuan, kalau takwa tu ada, insya-Allah dia tak akan berani buat perkara yang Allah Taala tegah. Dia akan laksanakan apa jua perintah Allah. Ketakwaan itu. Baik, serta diwajibkan bagi setiap Muslim untuk mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Sebab itu sesama Muslim ini, sama-sama kita ni kena saling mencintai. Kita ni seperti satu jasad. Jika ada anggota yang sakit, maka kita akan berjaga malam, tak boleh tidur. Maka sebab itu tuan-tuan, sesama Islam janganlah kita menipu. Kalau orang kafir ke, orang Cina ke, dia meniaga, dia menipu, dia kafir. Tapi kita orang Islam tuan-tuan, janganlah kerana nakkan keuntungan kita menipu dalam perniagaan kita, dalam jual beli kita. Kerana ianya tidak ada keberkatan. Dan juga apabila kita menipu, hasil yang kita dapat itu hasil yang haram. Maka macam mana kita nak bagi anak isteri kita makan? Dalam hadis, itu dalam firman Allah SWT, Allah SWT berfirman, ya ayyuhar rasulu kulu min tayyibat. Wahai para Rasul alaihissalam, makan daripada yang baik. Yang baik itu maknanya halal, halalan tayyibah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, wa'malu salihah. Ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Selepas makan yang baik, yang halal, wa'malu salihah, beramal saleh. Makna tuan-tuan, makanan yang halal akan menjadikan seseorang itu rajin untuk beribadah, ringan dia untuk beribadah. Manakala orang yang makan daripada sumber yang haram, berat untuk dia beribadah. Dan juga orang yang makan daripada makanan sumber yang haram, nabata min haram fannaru aulabih, yang tumbuh, daging yang tumbuh daripada haram, api neraka itu lebih aula. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati kita tuan-tuan dalam kita mencari nafkah, mencari rezeki ini, pastikan tuan-tuan ianya halal. Baik, menipu itu adalah haram hukumnya. Menipu ni tuan-tuan, hukum dia haram. Dan Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaih menghukum manipulasi, tindakan tipu helah dan penipuan adalah sebagai salah satu dosa besar. Ini kata Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaih, dia kata orang yang manipulasi, tipu helah dalam jual beli, dalam perniagaan dia, kata Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaih, dia telah melakukan salah satu dosa besar, kabair. Dosa besar ni membunuh, berzina, minum arak, apa lagi tuan-tuan, banyak ada senarai dia. Dosa-dosa besar. Yang mana dosa-dosa besar ni, selagi tak bertaubat, tidak diampunkan oleh Allah SWT. Dosa yang kecil boleh gugur dengan kita solat maghrib tadi. Dosa kita buat sebelum maghrib, gugur. Kemudian kita buat dosa lagi, solat lagi isyak, gugur dosa yang kecil. Manakala dosa yang besar tidak diampunkan oleh Allah SWT, melainkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu alim ulama yang saleh rahmatullahi alaih memahami betapa besar bahaya penipuan ini,
Mereka menjelaskan, jika dalam barang yang dijual terdapat aib kekurangan, maka tidak menyembunyikannya, maka berlaku jujur dan tidak berdusta. Sebab itu tuan-tuan, para alim ulama, dia faham betapa besarnya bahaya penipuan ini. Sebab itu alim ulama menjelaskan, kalau barang itu ada aib, maka jangan sembunyikan, bagi tahu. Ini nak jual kereta rosak, tak bagi tahu. Ambil lah kereta second ni, Wira ni, Gia Auto, berapa ribu, sekian ribu lah. Tak bagi tahu. Masa naik tu okey, lepas tu rosak. Entah pelak ada satu tak boleh guna ke apa ke, bagi tahu. Tak bagi tahu. Lepas tu kawan tu tanya balik, macam mana? Oh, tak ada waranti apa ni, jaminan, tak ada. Ini kereta second, mana ada. Dia dah dapat duit tuan-tuan, macam tu pula jawapan dia. Jadi penjual yang macam ni berdosa, sebab tak bagi tahu. Bagi tahulah apa rosak. Jadi yang menghalang dia daripada bagi tahu, daripada menjelaskan tu, sebab takut turun harga lah. Dia nak jual sekian ribu, dah dia bagi tahu ini rosak, itu rosak, ini rosak. Kata yang si pembeli, kalau macam tu murah je lah, rosak macam-macam. Sebab itu tuan-tuan, orang jual-jual kereta tu, Yuska tu, elok dia ada cat luar, berkilat. Enjin tu dia tembak je, bersih. Memanglah dia tak guna kereta tu, cantik je enjin tu. Rupa-rupa tuan bocor lah, itulah apa dah, leaking ke apa benda. Macam-macam rosak. Jadi tuan-tuan, kalau ada kita sebagai umat Islam bekerja di kedai jual kereta terpakai tu, Yuska tu tuan-tuan, memanglah tokai Cina dan sebagainya. Tapi kita kena jujur lah dengan pembeli. Bagi tahu kereta ni banyak rosak, rosaknya sekian-sekian. Jujur, biar amanah. Jangan nak kejar komisen dia. Jual sekian kereta, kata bos dia, tokai dia kata okey, kau boleh jual sebanyak banyak ni kereta, berapa biji, komisen kau banyak ni. Dia pun tak kira lah. Dia sembunyikan ada aib itu. Baik. Mereka mementingkan nasihat dan tidak melakukan penipuan seperti Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni seorang tabi'in radhiyallahu anhu. Tabi'in bernama Ibnu Sirin. Ibnu Sirin yang menjual biri-birinya. Dia jual dia punya biri-biri dia, dan mengatakan kepada si pembeli. Ibnu Sirin ni dijual biri-biri dia, kemudian dia kata kepada orang yang nak beli tu, aku tunjukkan kepadamu aib yang dimiliki oleh biri-biri ini. Kata Ibnu Sirin rahmatullahi alaih, dia kata, aku nak bagi tahu kepada kamu aib yang ada pada biri-biri ini. Pembeli bertanya, apakah aib tersebut? Apa aib binatang biri-biri ini? Ibnu Sirin berkata, dia membalikkan makanannya dengan kakinya. Aib binatang tu balik makanan dengan kaki. Memanglah dia binatang. Kaki belakang pun kaki, kaki depan pun kaki. Beza kaki depan, kaki belakang, dua-dua kaki. Dah dia nak balik dengan apa lagi? Dia nak balik dengan mulut, ikut dia lah, balik dengan mulut ke balik dengan kaki depan ke kaki belakang. Cuma Ibnu Sirin ni nak bagi tahu. Nak bagi tahu juga sampai macam tu sekali, nak bagi tahu ada aib ni. Mungkin binatang yang cerdik, mungkin apa, kuda ke, binatang apa, burung ke apalah, yang boleh dibela kan. Jadi dia bagi tahu, kuda ni payah ni, dia dengan orang dia tak biasa, dia tendang ni, bagi tahulah. Kita kiaskanlah tuan-tuan dengan contoh-contoh lain. Baik, Al-Hasan bin Saleh menjual seorang hamba wanita dan mengatakan kepada si pembeli. Al-Hasan bin Saleh, dia jual seorang hamba wanita. Kemudian dia kata kepada si pembeli,
suatu kali darahnya pernah berbau busuk. Apa ni? Bacin ke apa? Maknanya tuan-tuan, dia bagi tahulah aib. Sebenarnya darah ni darah wanita lah. Maknanya mungkin normal lah. Maknanya dia datang bulan. Jadi oleh kerana nak apa nama, jujur, nak amanah ni, bagi tahulah. Ini perempuan ni bila datang bulan berbau, maknanya kuat bau dan sebagainya lah. Hati seorang mukmin sejati akan terdorong untuk menyebut aib barang yang dijualnya, meskipun mengakibatkan harga barang tersebut menjadi kurang. Jadi kalau mukmin yang sejati, mukmin yang amanah, yang jujur, walaupun nanti barang yang dia nak jual tu berkurang harga dia tetap bagi tahu juga. Dia tetap akan bagi tahu juga. Baik, pengharaman ini ditegaskan apabila penipuan ini diperkuatkan dengan sumpah palsu. Ni tuan-tuan, orang Arab kuat bersumpah lah. Orang Melayu, orang kita pun ada juga. Wallahi wa billahi wa tallahi. Demi wallah wa tallahi wa billahi. Sumpah ni jangan main-main kan. Jangan apa nama, kita nak lepaskan diri kita, kita nak orang percaya kepada kita, maka tuan-tuan kita bersumpah. Bagi orang Arab dia biasa je. Dia cakap benda tu tak betul pun, tak sahih pun, dia wallah juga. Dia dah terbiasa. Betul ke? Wallahi. Betul, wallahi. Dia dah biasa. Benda yang tak sahih pun wallah juga. Maknanya tuan, itu satu kelemahan lah. Orang Arab ni dia cepat. Sikit-sikit wallah, sikit-sikit wallahi, bersumpah. Sumpah itu kalau betul tak apa. Ini sumpah palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu boleh menjadikan barang dagangan laku, namun ia menghapuskan berkat. Memanglah bila dah sumpah orang percayalah, lakulah barang tu, tetapi tidak ada keberkatan. Jual untung tapi tak ada keberkatan. Jadi kita nak keberkatan, bukan kita nakkan keuntungan. Baik, penipuan pembohongan telah menjadi perkara yang susah untuk dipisahkan dalam kehidupan sebahagian besar para peniaga. Dan sangat jarang ditemui peniaga yang tidak melakukan penipuan pembohongan. Ramai tuan-tuan orang meniaga ni tuan-tuan, peratusnya bohong. Kalau dia jual buah tu dia letak, lepas tu bawah dia letak pinggan. Pinggan ni kalau dia duduk macam ni, dia lekuklah dalam dia. Tapi kalau dia balikkan gini, jadi dia tolak ke atas. Masa dia susun buah, kita tak nampak lah. Dia susun udang, sotong, ikan. Kita ni nak pegang-pegang bau, sotong sebagainya. Ada orang dia tak suka pegang. Dia tengok gitu. Minta yang ni. Kawan tu, mai bang, murah. Tapi sebenarnya sikit je. Ini penipuan. Ini adalah penipuan. Jadi peniaga ni kena ambil, pedulilah, jangan buat sambil lewa, berdosa. Hukum dia berdosa. Jadi kata pengarang, jaranglah nak jumpa peniaga yang jujur ni. Jarang. Yang ramainya yang menipu. Baik, Imam Ahmad ni Imam Hanbali, rahmatullahi alaih, meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki membawa arak dalam sebuah kapal dan menjualnya dengan disertai seekor monyet. Ini tuan-tuan hadis daripada Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ada seorang lelaki dia bawa arak dalam kapal dan dia jual. Arak itu disertai dengan seekor monyet. Apabila lelaki itu menjual arak, maka dia mencampurkannya dengan air.
lalu menjualnya, dan monyet itu pun mengambil dompet yang berisi wang dan kemudian naik ke atas layar kapal dan melemparkan dinar ke laut dan ke kapal, sehingga dia bersumpah bahawa arak yang dijualnya asli dan tidak bercampur dengan air. Ini tuan-tuan, ada orang dia jual arak dan dia jual sekali dengan monyet, dan arak itu dicampur dengan air. Kemudian oleh kerana dia menipu, tuan-tuan, jadi duit yang dia dapat itu, monyet itu baling dalam air sebab dia duduk atas kapal. Ini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana arak ni, tuan-tuan, pada awalnya tidak haram. Betul ya? Arak. Setelah mana turun ayat pengharaman, dia ada step by step lah. Pengharaman arak itu, ringkasnya, barulah dipecahkan semua bekas-bekas arak itu, sehingga memenuhi air arak itu. Baik. Jadi oleh kerana dia campur dengan air, maka duit yang dia dapat tu monyet tu buang dalam laut itu. Baik, Ibnu Al-Jauzi berkata, pemerah susu mencampurkan susu dengan air sehingga menjadi banyak. Ini sama juga, tuan-tuan. Susu campur dengan air. Lalu susu itu dimusnahkan oleh kambing, maka pemerah susu itu menangis sambil berkata, aku mengumpulkannya titis demi titis hingga jadi banyak, namun ada suara yang menyerunya, tanganmu menyembunyikan dan mulutmu berbohong. Ada orang dia jual susu, dia campurkan dengan air. Maka tuan-tuan, datang kambing, tuan-tuan, dia musnahkan susu itu. Dan kisah susu yang campur dengan air ini ada di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni dia khalifah. Jadi dia berjalan, dia tengok dia punya rakyat dia. Maka tengah dia berehat tu, maka dia terdengar perbualan seorang anak dengan ibunya. Maknanya nak campurkan susu tu dengan air biar banyak lah, jadi jual dapat untung lebih. Maka kata anak dia, perempuan tu kata, memang orang tak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Ini tuan-tuan kisah berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian tuan-tuan, bentuk apa lagi, tuan-tuan, manusia memakan harta secara batil ni, iaitu dengan rasuah sogokan. Ketahuilah wahai umat Islam, rasuah sogokan adalah penyakit yang paling berbahaya dan menyebabkan kehancuran masyarakat. Kerana tradisi rasuah itu tidak akan tersebar dalam masyarakat kecuali akan meruntuhkan sendi-sendi masyarakat tersebut. Ini rasuah, tuan-tuan. Khutbah beberapa bulan itu tentang rasuah. Tentang rasuah. Rasuah ni, tuan-tuan, undang-undang tu jadi tak guna pakai. Tengok filem Tamil. Tamil buat filem. Jadi siapa yang hero dia lah nak pergi lawan. Ketua polis pun makan rasuah, hakim pun makan rasuah, menteri pun makan rasuah. Ni di India dia buat dia filem macam tu, korupsi. Jadi dalam filem bolehlah dia buat hero boleh selesaikan semua masalah. Kalau yang realitinya tak dapat lah. Mana boleh kita pergi bunuh hakim, bunuh penjahat, bunuh tak boleh. Dalam filem boleh lah. Cuma maknanya tentu rasuah ni undang-undang jadi tak guna. Undang-undang tak guna. Orang yang atasan makan duit atas angin macam tu je. Maka rasuah ini juga, tuan-tuan, memakan harta secara batil. Rasuah.
Jadi rasuah ni merendahkan tahap moral dan menjadikan masyarakat berpuak-puak antara penguasa dan mereka yang dikuasai. Ni tuan-tuan. Maknanya ada duit, ada kuasa, semua boleh buat. Semua boleh buat. Maknanya penguasa dan orang yang dikuasai. Yang kesiannya, yang dizalimi ni orang bawahan lah. Orang bawahan tak boleh buat apa. Kenapa? Yang ada kuasa dia buat salah, dia tidak diambil tindakan sebab dia dah suap semua. Dia bayar hakim, dia bayar menteri, dia bayar ni, menteri bayar, semua bayar. Sehingga mereka berada dalam kebenaran akan merasa gelisah. Orang yang benar, orang yang buat laporan dan sebagainya, orang yang benar ni gelisah kerana tidak akan memperoleh haknya kecuali dengan cara menyogok. Mana siapa yang ada duit, dialah. Maknanya king lah duit tu. Di dunia lah. Bila ada duit semua boleh. Iaitu cara menyogok sebagai cara untuk memperoleh haknya. Akan tetapi faktor apakah yang mendorong munculnya budaya rasuah ini? Kata pengarang lagi tuan-tuan. Kenapa, apa yang mendorong rasuah ni tuan-tuan? Pertama, pengaruh dan tuntutan hidup moden. Pada masa kini kebangkitan teknologi telah mencapai puncaknya. Hari ni tuan-tuan, hari maknanya di zaman ni moden semua. Teknologi semua. Dengan penemuan ditemui berbagai macam alat elektronik, TV-nya, peti sejuknya, airconnya dan peralatan moden lainnya, baik peralatan rumah maupun kemudahan pengangkutan kenderaan. Ketika semua peralatan itu diperlukan oleh kebanyakan masyarakat. Jadi oleh kerana di zaman moden ni, jadi perabotnya, TV-nya, apa segala bagainya, ini yang mendorong. Bila mana ramai orang nak, maka ramai orang akan terdorong untuk memiliki peralatan tersebut dengan apa pun jalannya. Dengan jalan apa pun, asal dapat je. Maka sebab itu tuan-tuan, sifat qanaah itu penting. Qanaah, cukup. Hari ni zaman kita tuan-tuan, semua orang nak tayang barang yang dia beli. Beg sekian ribu, jam sekian ribu. Jadi orang yang tak ada duit, tak ada harta, kita tengok je. Dia pun tak ada apa, tak mampu nak beli. Termasuk dengan cara merasuah, kerana rasuah dipandang sebagai satu-satu cara untuk mencapai apa yang diinginkan mereka pada masa yang penuh kemudahan ini tanpa peduli akan akibat-akibatnya. Maknanya cara dia nak dapat ni apa? Duit cepat, rasuah. Rasuah bagi. Sehingga di jalan-jalan kita bawa kereta, tulis kat situ. Jangan ambil rasuah, jangan tuan-tuan. Tak ada cara lain tuan-tuan untuk mencegah manusia daripada melakukan dosa, memakan duit haram, rasuah, harta yang batil dan sebagainya, menipu dalam jual beli, dalam perniagaan. Tak ada cara lain tuan-tuan. Itu cara didik manusia, tarbiyah manusia dengan ilmu, dengan ketakwaan, dengan keimanan. Bila semua manusia hati mereka ni takut pada Allah, insya-Allah. Baik itu tuan-tuan, paling penting tuan-tuan umat Islam ni solat berjemaah. Solat berjemaah, sebab lepas solat berjemaah surau masjid ada kuliah. Masa itulah dia menyedarkan dia. Kalau dia tak dengar kuliah, dia dengar lain. Dia dengar yang lain. Jadi tak akan ubah diri dia. Tak akan mengubah diri dia. Kalamullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan mengubah hati manusia. Kerana tuan-tuan, hidayah tu dia berasbab. Hidayah
berasbab. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala utuskan para rasul, para nabi alaihissalam. Kalau Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada seluruh umat manusia, mudah bagi Allah. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tetapi Allah nak jadikan lidah-lidah para rasul untuk menyeru manusia, seru manusia, ajak manusia beriman kepada Allah, taat kepada Allah, tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kita banyak berdoalah kepada Allah agar Allah Ta'ala satukan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar lebih ramai lagi tuan-tuan orang lelaki solat berjemaah. Di sini alhamdulillah ramai yang muda-muda solat jemaah. Tak kisahlah dia duduk belakang ke, dia duduk mana, dia main handphone ke, dia punya pasal lah. Janji dia datang. Jangan dia meloncat-loncat sudah, dia buat bising dan sebagainya. Jadi, maka tuan-tuan, iman manusia itu, takwa itu. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW dia bina iman sahabat Nabi SAW, bina iman dulu. Sampai di Madinah, buat dulu masjid, dirikan masjid, ussisa 'ala taqwa. Kemudian iman sahabat itu mantap. Bila mana datang perintah Allah, haram arak, habis dia pecah tepayan-tepayan, bekas-bekas. Bila mana Allah Ta'ala wajibkan hijab, tutup aurat, turun dia ayat, tuan-tuan, tak berani dah wanita-wanita tu nak berjalan sana sini, stop, tak bergerak dah, minta kain nak tutup. Iman. Hari ini tuan-tuan, selagi mana iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman dia tak kuat, iman dia tak mantap tuan-tuan, buatlah apa cara pun tuan-tuan. Hari rasuah ke, hari tak salah lah buat tu, buatlah tuan-tuan. Tapi mantapkan iman yang ada dalam diri setiap umat Islam. Itulah caranya. Jadi kita beri laluan pada azan, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sikit tuan-tuan. Dan yang mendorong manusia ini mengambil harta yang batil dengan cara batil ni, antara sebabnya adalah, yang mendorongnya ialah tidak ada qanaah, tidak puas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini juga punca dia tuan-tuan. Jadi nak berlumba-lumba. Tengok orang lain kereta, tengok orang lain rumah lebih besar, tengok orang lain hobi dia mewah-mewah, tengok dia pun nak juga. Jadi bila jumpa kawan, engkau nak tak? Nak dapat duit yang banyak. Mari aku ajar. Rupa-rupanya dia ajar cari duit yang haram. Tak apa ke ni haram? Haram pun haram lah, janji kita dapat duit. Kalau kau tak nak, mana tak nak, takut dengan syubhah dan sebagainya, sampai bila kau tak kaya? Sampai bila kau tak boleh beli kereta mewah dan sebagainya? Jadi tidak ada qanaah. Kerana manusia ni, Nabi SAW bersabda, kalaulah anak Adam ni dia ada satu lembah emas, nescaya dia menginginkan 2 lagi lembah. Maknanya dia nak lagi. Lembah ni besar ni, penuh dengan emas, dia nak lagi. Dan manusia ni dia tak akan puas sehinggalah tanah masuk dalam mulut dia. Tanah masuk dalam mulut dia. Maksudnya lepas mati. Lepas dah mati, masuk dalam kubur tu, baru dia puas. Selagi mana dia hidup ni, dia tak akan puas, dia akan tamak. Sebab itu tuan-tuan, kita usaha, kita kikiskan sikitlah dunia yang ada dalam diri kita ni. Kita semua suka duit tuan-tuan, suka harta dan sebagainya. Tapi kita kena ingat bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita ni cinta kepada Allah Taala, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada akhirat berbanding dengan dunia yang sementara. Baik, wallahu alam, saya kira cukup kuliah kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan silap daripada kekurangan kejahilan diri saya. Saya mohon keampunan kepada Allah Taala. Saya minta maaf dengan tuan-tuan, puan-puan semua yang hadir pada malam. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.